Penduduk terjejas banjir terus dibantu terima bakul makanan pasca banjir. Enisia Doles teruskan dengan laporan. Silakan. Ya, Farhatul. Di Dun Melalap, penduduk terjejas banjir menerima bantuan bakul makanan meskipun semua pusat pemindahan sementara PPS telah ditutup pada Ahad lepas. Penyaluran bantuan digerakkan bagi membantu keluarga yang masih memerlukan bantuan pasca banjir. Penyerahan bantuan diselaras bersama Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Tenom, Jabatan Kebajikan Masyarakat serta Pusat Khidmat Rakyat Dun Melalap bagi memastikan agihan berjalan lancar dan teratur. Kita akan salurkan bantuan kepada semua mangsa banjir. Jadi mudah-mudahan dengan usaha kita dengan Kebajikan, PDRM dan UPPM dan agensi-agensi yang lain, APM, agar penyaluran ini dipermudahkan dan semua mangsa banjir mendapat bantuan. Yang kita berserahkan ini adalah berisi keperluan asas lah, which is ada beras dan juga minyak dan sebagainya lah. Dan juga ada keperluan asas rumah iaitu konverter dan juga tilam lah. Kita harap tidak ada yang tercicir daripada bantuan makanan dan air minuman ini. Sekiranya ada yang tercicir, boleh jumpa dengan Jabatan Kebajikan, UPPM dan pejabat daerah untuk kita selaraskan nama-nama yang tercicir. Ribuan terima kasih kepada pejabat daerah, khususnya Jabatan Kebajikan Masyarakat Tenom yang menyumbangkan seluruhan bakul makanan kepada penduduk semua penduduk Kampung Tuban Talik, terutamanya KAR serta UPPM. Bantuan bakul makanan ini disalurkan berikutan terdapat penduduk terjejas berdepan kekangan bekalan makanan dan keperluan asas selepas kembali ke kediaman masing-masing. Sementara itu, 2 tan beras diagihkan kepada penduduk terjejas banjir di 3 daerah iaitu Tenom, Beaufort dan Kota Kinabalu melibatkan kira-kira 1,200 ketua isi rumah KIR. Sumbangan daripada My Fund Action itu bagi membantu meringankan beban penduduk terkesan banjir. Pengagihan bantuan dilaksanakan secara berperingkat bagi memastikan ia sampai kepada penerima yang layak. Kita edarkan set bantuan keperluan dapur bagi sedikit sebanyak meringankan beban mangsa-mangsa banjir, terutama sebenarnya bulan Ramadan yang mulia inilah. Keseluruh penerima di Sabah kita target lebih kurang 1,200 keluarga yang kita sasarkan. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita di Surau At-Takhmir, Kampung Jawa Uloi, Tenom. Inisiatif tersebut diharap dapat membantu penduduk terjejas banjir meneruskan kehidupan seharian. Disebabkan ujian yang diturunkan, ujian banjir baru-baru ini, kami sampai ke sini, dapat kami kenakanlah orang di sini dan semoga ada rezeki lagi untuk kami ke sini. Sama-sama kita berkongsi rezeki. Kami mengucapkan ribuan terima kasihlah NGO yang datang memberi bantuan pasal banjir ini. Terima kasih. Kalau ada lagi yang mau memberi bantuan, kami menerimalah. Terima kasih banyak-banyak sebab kami ini tahun lalu pun kena banjir 2 kali sudah. Dalam 1 tahun ada 2 kali sudah. Yang ini tahun ada lagi 1 kali, 3 kali sudah. Sandakan bakal menjadi tumpuan bagi program Jelajah Ramadan RTM Zon Sabah 2026 edisi ke-14 pada 5 Mac ini. Penerbitnya Muhammad Kunur Hizwah Ahmad berkata fokus utama jelajah menyantuni golongan asnaf dan mereka yang memerlukan. Bertemakan Satu Suara Satu Jiwa, program Jelajah Ramadan RTM Zon Sabah di Sandakan turut menyediakan pelbagai pengisian menarik, termasuk pengagihan 1,000 pek juadah berbuka serta pengisian minyak percuma kepada 100 penghantar makanan di stesen Petron Batu 1.5. Selain itu, 80 asnaf di Masjid Daerah Sandakan turut dijadual menerima sumbangan. Kita harapkan program pada hari tersebut semuanya berjalan dengan lancar insyaAllah, dan juga kita mengajak masyarakat Sandakan untuk bersama-sama untuk menjayakan program Jelajah Ramadan ini yang julung-julung kalinya diadakan untuk Zon Sabah di Sandakan agar tampil datang beramai-ramai di Faizah Harbour Square pada Setakat ini, persiapan program Jelajah Ramadan telah mencapai 90% dan dijangka memberi impak kepada komuniti setempat di Sandakan.
Santuni anak yatim dan golongan asnaf itu inisiatif kebajikan RTM Sabah bersama rakan strategik termasuk agensi kaunseling dan pengurusan kredit AKPK dan Majlis Agama Islam Sabah MUIS menerusi program Ging Bubut Jejak Kasih Ramadan di Rumah Anak Yatim dan Asnaf Kampung Silat Ranau. Matlamatnya berkongsi rezeki sepanjang bulan Ramadan, seterusnya memberi sokongan moral dan meringankan beban golongan kurang bernasib baik. Supaya meringankan lagi dan menggembirakan lagi mereka sepenuh hari baik bulan baik ini, bulan Ramadan dan sepenuh perayaan kita nanti hari Raya Aidilfitri. Semoga dengan bantuan ini dapat meringankanlah beban kita semua anak-anak yatim di sini. Penglibatan AKPK Cawangan Kota Kinabalu dalam program ini sebagai sebahagian tanggungjawab sosial korporatnya. Dengan keberkatan di bulan Ramadan untuk kami berkongsi rezeki dan diharap dengan bantuan yang disalurkan ini dapat meringankan sikit beban mereka lah. Amat-amat menghargai apa yang di antara ini perkara yang memang keperluan betul-betul di tempat ini. Jadi terima kasih banyak, jutaan terima kasih kepada RTM dan semua rombongan yang datang. Sumbangan dalam bentuk duit raya dan barangan keperluan diagihkan kepada 40 orang anak yatim, asnaf dan 15 kaki tangan. Program berbuka puasa, solat berjemaah dan tarawih pemimpin bersama masyarakat bukan sekadar tradisi, malah menjadi platform penting mendengar suara rakyat selain meningkatkan penghayatan nilai Ramadan dan semangat persaudaraan Islam. Adu Napas Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, program turun padang ini akan diteruskan bagi memastikan lebih ramai penduduk dapat disantuni sepanjang Ramadan ini. Bersama-sama dengan masyarakat di Akar Umbi untuk memastikan bahawa hubungan persaudaraan Islam itu akan terus kekal sampai bila-bila masa. Di samping juga kita akan dapat first hand ataupun orang bilang dapat memahami apa juga perkara-perkara yang menjadi kekangan dalam kehidupan mereka. Beliau ditemui dalam majlis iftar Ramadan di Masjid Babul Khair, Kampung Titingan Tawau. Turut disampaikan sumbangan kepada Pusat Kafa dan Pusat Tafiz di Blok 5 Laut, Kampung Titingan. Selain penyampaian sumbangan khas pengimarahan dan bil utiliti masjid sebanyak RM6,000 oleh Pusat Zakat MUIS. Lebih RM720,000 sumbangan kebajikan disalurkan Yayasan Persatuan Pengimport dan Peniaga Kenderaan Melayu Malaysia (PEKMA) di seluruh negara tahun ini. Presidennya Datuk Muhammad Nazari Nordin berkata, sumbangan disalurkan bagi melaksanakan pelbagai program kebajikan khususnya sepanjang Ramadan. Kita agihkan kepada di seluruh negara. Jadi untuk di Sabah kita telah memberi sebanyak RM120,000 untuk program-program IAM Ramadan yang meliputi shopping raya, juga majlis berbuka puasa dengan anak-anak yatim dan tahfiz. Beliau ditemui dalam majlis iftar Ramadan bersama anak-anak tahfiz di Kota Kinabalu. Sementara itu, Presiden PEKMA Sabah Rizwan Lasim berkata, program Ramadan anjuran PEKMA merupakan inisiatif tahunan bagi membantu golongan memerlukan termasuk asnaf di negeri ini. Dengan adanya sumbangan ini, kita harap dapat meringankanlah beban golongan B40 yang mana mereka kita bawa untuk membeli baju raya. So, besar harapan yang mereka yang menerima ini sedikit sebanyak dapat meringankan beban. Bantuan lain diberikan termasuk sumbangan beras serta wang tunai kepada masjid dan surau sekitar Kota Kinabalu, Tuaran, Putatan dan Papar. Mendekati generasi muda melalui pendekatan lebih santai dan inklusif selaras semangat penghayatan Ramadan. Bagi tujuan itu, Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menganjurkan program Simfoni Ramadan pada 14 Mac ini di Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu. Antara pengisiannya ceramah agama, persembahan nasyid, aktiviti komuniti serta pengagihan bubur lambuk melibatkan penyertaan pelbagai agensi kerajaan, badan bukan kerajaan dan sukarelawan. Program tersebut turut menampilkan pendakwa dan artis nasyid terkenal negara. Kita berharap program ini akan memberikan satu imej baru kepada
program khususnya untuk mengangkat generasi muda belia kita ini, bahawa dalam konteks dakwah ini tidak hanya khusus berceramah di masjid ataupun dalam konteks di sekitaran ceramah saja, tetapi boleh melibatkan unsur-unsur yang berkaitan dengan seni. Beliau menyatakan demikian kepada media di Kota Kinabalu. Penganjuran Simfoni Ramadan diharap menjadi platform memperkukuh penghayatan nilai Islam serta menyemarakan suasana Ramadan melalui penglibatan aktif generasi muda dan komuniti setempat. Golongan kurang bernasib baik dan mereka yang memerlukan terus diberi perhatian sepanjang bulan Ramadan. Di Kota Kinabalu, 20 anak yatim dan asnaf menerima sumbangan daripada Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di PKK. Sumbangan berupa baju dan wang tunai ini disampaikan Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman pada majlis berbuka puasa di BKK. Turut disampaikan sumbangan sejadah kepada 5 masjid sekitar Kota Kinabalu. Majlis turut dihadiri isteri Yang di-Pertuan Negeri Toh Puan Farida Tusin, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor dan isteri Datin Seri Panglima Datuk Julia Salak. Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman dan isteri Toh Puan Farida Tusin kini berada di Sandakan bagi lawatan kerja 2 hari ke daerah itu. Petang ini, Tun Musa dijadual merasmikan Masjid Universiti Malaysia Sabah, kampus Sandakan, seterusnya berbuka puasa dan menunaikan solat tarawih. Pada sebelah malam, Tun Musa akan menghadiri jamuan moreh bersama pegawai kerajaan dan pemimpin masyarakat. Esok, Tun Musa dijadual melawat Pusat Islam Libaran Sandakan dan mendengar taklimat status pelaksanaan projek berkenaan sebelum berangkat balik ke Kota Kinabalu. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan dalam berita wilayah, kembali bersama Farhatul. Salam Malaysia Madani. Farhatul. Baik, Nisia, terima kasih.